السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم عدد ما وسعه علم الله. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatullahi wa salamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat kalian, selamat berjumpa kembali dalam kajian atau pengajian kitab tasawuf. Yang pertama adalah daripada kitab Mi'rajut Tasyawuf ila Haqa'iqi Ahli Tasawuf ila Haqa'iqi Tasawuf, karangan daripada Sayyidil Imam Asy-Syekhul Kamil Ibnu Ajibah radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bih wa bi ulumihi fid dharain. Yang kedua, kitab karangan daripada Sidi Syekh Al-Imam Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu taala anhu yang bertajuk Haqa'iq Anit Tasawuf. Dan insyaallah kita akan memulakan dengan kitab Haqa'iq dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi s-salihin fid dharain Allahumma amin. Muka surat 50. Masih memperbincangkan tentang kepentingan bersuhbah daripada pendapat para arifin billah, para aulia. Ya, dan kali ini kita akan membahas tentang pandangan dan pendapat Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an berkenaan dengan kepentingan bersuhbah. Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an. Yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an wa yanbaghi liman 'azama 'ala al-istirsyadi wa suluki tariqir rasyad أيبحث عن شيخ من أهل التحقيق سالك للطريق وتارك للهوى راسخ القدم في خدمة مولاه فإذا وجد فليمتثل ما أمره ولينتهي عما نهى عنه وزجر. وقال أيضا ليس شيخك من سمعت منه وإنما شيخك من أخذت عنه وليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما شيخك الذي سرت فيك إشارته وليس شيخك من دعاك إلى الباب وإنما شيخك الذي رفع بينك وبينه الحجاب وليس شيخك من واجهك مقاله
إنما شيخك الذي نهض بك حاله. شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى. شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيها أنوار ربك، أنهضك إلى الله فنهضت إليه وسار بك حتى وصلت إليه، وما زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه، فزج بك في نور الحضرة وقال ها أنت وربك. وقال أيضا لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Yang ketiga adalah Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an. Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu berkata, selayaknya bagi siapa yang bercita-cita mendapatkan petunjuk serta ingin melalui jalan petunjuk agar mencari syekh dari kalangan ahli tahqiq dan suluk, yang meninggalkan hawa nafsu serta mantap dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam ungkapan ini beliau menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri dan tanda-tanda seorang syekh yang sepatutnya kita jadikan sebagai seorang mursyid. Yang pertama adalah seseorang yang tergolong sebagai ahli tahqiq. Ya, ahli tahqiq maknanya ahli ma'rifah. Ahli ma'rifah. Demikian juga ahli suluk. Maknanya seseorang yang melalui perjalanan kerohanian melalui suluk, bukan setakat melalui jazbah, tapi juga pernah melalui proses suluk. Demikian juga senantiasa meninggalkan hawa dan nafsunya, dan juga senantiasa menjaga dan memelihara syiar-syiar Islam daripada ajaran-ajaran syariat. Apabila telah menemuinya, maka ikutilah apa yang disuruh serta jauhilah apa yang ditegah dan dilarang. Beliau pernah berkata, syekhmu yang sejati ialah bukan sekedar kamu mendengar ilmu daripadanya, akan tetapi orang yang engkau ambil tingkah laku mereka sebagai teladan. Jadi seorang syekh yang sebenar itu bukan setakat seorang syekh yang menyampaikan ilmu, ya, yang menerangkan suatu perkara agama kepada kita, bukan. Seorang syekh adalah seorang yang kita ambil contoh daripada perilaku dan tingkah lakunya, daripada akhlaknya, daripada kearifannya, daripada kebijaksanaannya. Sebab kalau sekiranya setakat cakap je, maka audio lebih oke kan. Ya. Susunan dia lebih cantik lah, ya, susunan ayat-ayat dia. Tapi yang terpenting daripada seorang syekh itu adalah contoh kebaikan, contoh akhlak, contoh budi pekerti. Bukan orang yang ungkapannya menembusi telingamu, tetapi orang yang dengan isyaratnya sahaja sudah mampu meresap ke lubuk hatimu. Seorang syekh adalah seorang yang nasihatnya bukan setakat masuk ke dalam telinga kita, akan tetapi nasihat dan isyaratnya boleh menembus ke dalam sanubari kita. Baru setakat tengok, ya, melihat kita boleh kita faham tentang apa dia, tentang nilai-nilai kerohanian daripada cara beliau menatap kepada kita. Demikian juga dari setiap suara, dari setiap nasihat yang kita dengar daripada beliau itu menembus masuk ke lubuk sanubari kita dan mencipta ketenangan jiwa dan juga kefahaman tentang nilai-nilai kerohanian. Bukan orang yang menjemputmu hanya sampai kepada di muka pintu, tetapi orang yang mengangkat hijab di antara kamu dan Allah Subhanahu wa taala. Seorang syekh bukanlah seorang yang setakat mengajak kita sampai kepada pintu sahaja, pintu hadrah, tapi seorang syekh adalah seorang yang mengajak kita untuk mengetuk pintu itu dan memasukinya, sampailah kita tergolong sebagai seorang yang layak untuk menjadi bahagian daripada hadrah itu. Juga bukan orang yang berhadapan denganmu hanya dengan kata-kata, tetapi orang yang tindak tanduknya mampu membangkitkan kamu daripada lena. Dan seorang syekh bukan hanya seorang yang pandai cakap, dia akan mengajak kita mempraktikkan apapun yang telah dinasihatkan kepada kita, dan ketika kita diajak untuk mempraktikkan amalan-amalan itu, beliau pun ikut serta bersama kita, membersamai kita. Ya, macam mana cara kita sholat, beliau ajak kita sholat.
macam mana cara berinteraksi dengan siapapun, beliau contohkanlah sekali. Bukan setakat cakap saja, bukan setakat teori saja. Syekhmu yang hakiki Allah yang mengeluarkan kamu daripada penjara hawa nafsu, kemudian masuk bersamamu menemui hadrah ilahi. Orang syekh adalah seorang yang mengambil berat tentang dirimu, macam mana agar engkau mampu untuk terbebas daripada penjara dan belenggu hawa nafsu, dan terus mengajak dan membimbingmu untuk sampai kepada hadrah ilahiyah, untuk mengenali Allah. Syekhmu yang sebenar ialah yang senantiasa menggilap cermin hatimu sehingga terpancar daripada cahaya-cahaya keagungan Tuhan. Dia membangkitkan kamu agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu menuju kepadanya. Berjalan bersama-samamu sehingga kamu menemuinya. Dia senantiasa memperbetulkan perjalananmu sehingga mempertemukan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mencampakkan kamu ke dalam cahaya hadrah Rabbul Izzati Azza wa Jal dan mengatakan kepadamu, inilah kamu bersama Tuhanmu. Itulah penghujung daripada perjalanan kerohanian di bawah bimbingan seorang mursyid. Dia akan senantiasa ambil berat dengan keadaan kita. Allah, malah terkadang kita dah lena, dah tidur, tapi syekh kita tak tidur lagi. Senantiasa mendoakan kita, memohon kepada Allah agar kita boleh sampai kepada destinasi perjalanan dengan selamat, dengan segera dan penuh dengan anugerah dan limpahan ma'rifah di dalam jiwa kita. Seorang syekh macam itu, dia orang jarang tidur sebab sibuk untuk berkhidmat kepada murid-murid dia, sama ada ketika mana sedang bersemuka atau bersama murid ataupun daripada kejauhan. Kalau sekiranya para mursyid ini sedang bersama murid-muridnya, dia akan senantiasa bagi nasihat, bagi motivasi, bagi contoh. Demikian juga senantiasa mengajak mereka dan membersamai mereka untuk melakukan mujahadah. Tapi bila mana seorang syekh itu jauh secara jasad daripada murid dia, maka dia senantiasa mendoakan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampunan dan petunjuk, serta mereka senantiasa berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar perjalanan kita dimudahkan dan sampai kepada tujuan dengan selamat dan mendapatkan hasil yang sempurnalah. Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala anhu juga berkata, janganlah kamu bersuhbah dengan orang yang hal keadaannya tidak boleh membangkitkan imanmu dan kata-katanya tidak mampu menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersahabat dengan seorang yang cakap dia hanya setakat masuk ke telinga kita. Tak mampu menggugah jiwa kita untuk bangkit dan semakin semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya perkataan daripada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu wa qaddasallahu sirrah wa nafa'ana Allahu bih wa bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Wa yaqulu sahibul ainiyati Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa in sa'ada al-maqduru aw saqaka al-qada'u ila shaykhin haqq fil haqiqati bari'u faqum fi ridahu wattabi' li muradihi wa da' kullama min qablu kunta tusari'u wa la ta'tarid fi ma jahilta min amrihi alayhi fa innal i'tirada tunazi'u fa fi qissati al-khidr al-karim kifayatun biqatli ghulamin wal kalimu yudafi'u falamma adaa as-subhu an layli sirrihi wa salla husaman lil ghayahibi qati'u aqama lahu al-'udhra al-kalim wa innahu kadzalika ilmul qaumi fihi bada'i'u. Seterusnya adalah pandangan daripada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala an berkenaan dengan kepentingan bersuhbah. Pengarang Al-Ainiyah yaitu Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah berkata, jika takdir menentukan engkau bertemu syekh yang sejati tentang hakikat sememangnya mahir, maka laksanakanlah apa yang diredai, ikutilah kehendaknya, tinggalkanlah apa yang dahulu kamu ingini. Bila mana kita telah jumpa dengan syekh, kita diperjumpakan dan kita nampak syekh itu adalah seorang yang memang cukup syarat sebagai seorang mursyid,
Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa tunduk dan patuh. Kita tinggalkan seluruh keinginan-keinginan kita untuk melaksanakan keinginan-keinginan guru kita. Dan ini paling berat lah. Paling berat. Jangan membantah urusannya terhadap apa yang kamu tidak ketahui atau jahil, karena bantahan itu adalah suatu perselisihan. Ya, tanazu'. Jangan berbantah-bantahan, jangan berdebat. Walaupun Syekh mungkin mencoba mengajak kita untuk berdebat lah, mencabar kita dengan perdebatan, jangan layan. Kita pula terkadang Syekh tanya tentang suatu perkara. Ya, apa hukum ini misal? Terus kita bagi pandangan. Lepas itu pula Syekh bagi pandangan yang berbeza dengan kita. Kita pula fikir, ini tak betul lah menurut saya. Lepas itu kita ajaklah Syekh itu berdebat. Kita nakal pendapat-pendapat para fuqaha. Demikian juga pendapat-pendapat para ulama, kan? Tujuannya agar kita menang dalam perdebatan, atau tujuan kita nak membantah terhadap apa yang menjadi pendapat guru kita. Dan itu akan merosakkan hati kita, itu akan merosakkan perhubungan kita dengan Syekh. Ya, bagi tahu je, wallahu a'lam, saya tak tahu, saya tak ada ilmu lah macam tu. Doakan saya moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kepahaman kepada saya. Macam itulah adab kita kepada Syekh. Terkadang Syekh ini bagi soalan kepada kita bukan sebab Syekh tak tahu, atau bukan sebab Syekh nak tahu pandangan kita, tetapi tujuannya nak cabar kita. Adakah kita ini mampu menjaga adab di hadapan Syekh ketika mana soalan itu disampaikan kepada kita. Allah. Kisah Khidir alaihissalam membunuh seorang pemuda sudah cukup menjadi pengajaran, sedangkan Nabi Musa alaihissalam terus mempertahankan. Apabila subuh telah bercahaya, ya, membongkarkan rahasia kegelapan malam, maka ya, hunuskan pedang untuk memancung kegelapan. Pada Khidir alaihissalam tidak menyalahkan sesungguhnya, ya, ilmu kaum, ya, padanya terdapat berbagai keindahan. Jadi ilmu para aulia ini memang cukup indah, sangat indah, yang ya, tak boleh kita faham dengan setakat menggunakan akal. Seterusnya ialah pandangan daripada Sidi Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an berkenaan dengan suhbah. Qala al-alim ar-rabbani Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu fi kitab al-Uhud al-Muhammadiyah, ukhidha alaina al-ahdu al-'ammu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay nuwaziba ala rak'atayn ba'da kulli wudu'in bi syartin alla nuhaddisa fihima anfusana bi syai'in min umuri dunya aw bi syai'in lam yushra' lana fi shalah. Wa yahtaju man yuridu al-'amala bi hadzal 'ahdi ila shaykhin yusalliku bihi atau yasluku bihi, boleh juga, hatta yaqta'a anhu al-khawatira al-mushghilata an khitabillahi azza wa jalla. Thumma qala fasluk ya akhi ala yadi shaykhin nasihin yushghiluka billahi ta'ala hatta yaqta'a anka hadithan nafsi fi salati ka qawlika aruhu likaza af'alu kaza aqulu kaza aw nahwu dhalika wa illa famin lazimika hadithun nafsi fi salah. Allahu akbar. Wa la yakadu yaslamu laka minhu salatun wahidun la farda wa la nafl. Fa'lam dhalika wa iyyaka an turida al-wusula ila dhalika bighairi shaykhin kama alayhi ta'ifatul mujadilin bighairi ilmin fa inna dhalika la yasihhu laka abada. Seterusnya adalah perkataan daripada Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an berkenaan dengan kepentingan bersuhbah. Berkata al-alimur rabbani Asy-Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Uhudul Muhammadiyah. Al-Uhudul Muhammadiyah ini adalah satu kitab yang kalau tak silap lebih daripada 2 muka surat yang menghimpun tentang komitmen kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil melalui daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
merupakan suatu janji umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas diri kita untuk senantiasa melaksanakan solat 2 rakaat selepas setiap kali kita setiap kali berwudu. Ya. Jadi dalam tasawuf tu mereka bukan setakat melazimkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib, tetapi ibadah-ibadah sunnah pun dia orang rasa macam seolah-olahnya wajib. Contoh misal katalah solat 2 rakaat selepas wudu lah kan. Kalau kita anggap biasa je kan. Ya, tapi kalau di kalangan para ahli tasawuf itu dikira sebagai janji yang kita kena tunaikan. Bukan disebabkan kerana wajib, akan tetapi memang seolah-olahnya telah menjadi kewajiban ke atas kita, walaupun dalam pandangan syariat tak dikira sebagai sesuatu yang wajib. Macam tu. Seterusnya dengan melazimi nafsu untuk tidak berbicara dalam solat tersebut tentang sesuatu urusan dunia atau dengan sesuatu perkara yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Dan mereka juga telah berjanji untuk senantiasa melatih diri untuk tidak berbisik-bisik dengan nafsu ketika sedang solat. Ya kan? Tidak fikir macam-macam lah, tidak menginginkan macam-macam. Siapa yang ingin beramal dengan janji ini, dia perlu kepada syekh yang memandunya sehingga memutuskannya daripada lintasan-lintasan hati yang mengganggunya dari tumpuan kepada khitab Allah Subhanahu wa taala dalam solat. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, kehebatan kita, dalam solat itu mesti kita lalai. Malah terkadang-kadang dalam solat itulah kita melakukan perkara-perkara yang tak pernah kita lakukan di luar solat. Subhanallah. Di dalam solat itu was-was akan timbul. Demikian juga lintasan-lintasan yang mungkin tak melintas di fikiran dan hati kita ketika mana kita di luar solat. Malah terkadang dalam solat itulah kita jumpa anak kunci kereta kita yang hilang kan. Dalam solat kita fikir, tadi anak kunci kereta itu saya letak mana? Barulah kita ingat, ternyata saya letak kat dalam dalam laci almari lah misalkan. Nampaklah dalam solat. Seseorang tidak akan boleh terbebas daripada bisikan-bisikan hadisun nafs, dipanggil hadisun nafs dalam solat kecuali bila mana telah ditarbiyah oleh seorang mursyid. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu kemudian berkata, "Bersuluklah wahai saudaraku dengan bimbingan seorang syekh yang memberi manfaat, menjadikan kamu senantiasa bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisikan nafsumu seperti aku ingin pergi ke sana untuk melakukan sesuatu, aku ingin buat ini, buat itu, ingin cakap ini, cakap itu, dan lain-lain lagi, tidak merosakkan solatmu. Jika tidak, bisikan nafsu tadi akan senantiasa mendampingimu di dalam solat sehingga kan setiap kali kamu solat, kamu hampir-hampir tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Tak kiralah sama ada ketika solat, sunat maupun solat wajib. Yakin dan berwaspadalah daripada keinginan untuk wusul tanpa bimbingan guru atau mursyid, sebagaimana yang berlaku kepada golongan yang saling berbantah-bantahan tanpa ilmu pengetahuan. Perkara tersebut tidak layak berlaku selama-lamanya. Seseorang mustahil untuk boleh sampai kepada hakikat tauhid dan ma'rifah kepada Allah kecuali dengan bimbingan seorang mursyid. Seterusnya kata Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an, qala Syekh Asy-Sya'rani aidan, wa kana suwaru mujahadati li nafsi min ghairi syai'in annani kuntu utali'u kutubal qaumi ka risalatil Kushairi wa awarifil ma'arif wal quti li Abi Talib al-Makki wal ihya'i lil Ghazali wa nahwi dhalika wa a'malu bima ينقدح لي من طريق الفهم ثم بعد مدة يبدو لي خلاف ذلك فأترك الأمر الأول وأعمل بالثاني وهكذا فكنت كالذي يدخل دربا لا يدرى هل ينقض أم لا الله فإن رآه نافذا
وهكذا فكنت كالذي يدخل دربا لا يدري هل ينقذ أم لا هل ينفذ أم لا فإن رآه نافذا خرج منه وإلا رجع ولو أنه اجتمع بما يعرفه أمر الدرب قبل دخوله فكان بين له أمره وأراحه من التعب فهذا مثال من لا شيخ له فإن فائدة الشيخ إنما هي اختصار الطريق للمريد ومن سلك من غير شيخ تاه وقطع عمره ولم يصل إلى مقصوده لأن مثال الشيخ مثال دليل الحجاج إلى مكة في الليالي المظلمة وقال أيضا ولو أن طريق القوم يوصل إليه بالفهم من غير شيخ يسير بالطالب فيها لما احتاج مثل حجة الإسلام الإمام الغزالي والشيخ وعز الدين ابن عبد السلام رضي الله تعالى عنهما أخذ أدبهما عن شيخ مع أنهما كانا يقولان قبل دخولهما طريق القوم كل من قال إن سمى طريقا للعلم غير ما بأيدينا فقد افترى على الله عز وجل فلما دخل dua orang طريق القوم كان يقولان قد ضيعنا أمرنا في البطالة والحجاب وأثبت طريق القوم ومدحاها ثم قال وكفى شرفا لأهل الطريق قالوا السيد موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Beliau juga berkata bentuk mujahadah diri yang aku lakukan di zaman dahulu tanpa bimbingan seorang mursyid, seorang guru ialah aku membaca dan mengulang kaji kitab-kitab para ulama seperti Risalah Al-Qusyairiyah, Awariful Ma'arif. Risalah Qusyairiyah ini adalah kitab yang dikarang oleh Sayyidil Imam Abdul Karim Al-Qusyairi. Manakala kitab Awariful Ma'arif ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sahrawardi. Demikian juga Qutul Qulub karangan daripada Sayyidina Abi Thalib Al-Makki, Ihya Ulumuddin karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lain lagi. Aku beramal melalui apa yang kufahami. Pada mulanya Sidi Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ini luar biasa sebagai seorang ulama yang besar. Tetapi sebelum berjumpa dengan guru beliau yang bernama Sayyidi Ali Al-Khawas, beliau membaca kitab-kitab para ulama, para aulia. Beliau baca, beliau fahami dan beliau amalkan seorang diri. Tapi ternyata tak berjaya juga sampai kepada matlamat yang sebenar. Itu Al-Imam Asy-Syarani. Macam mana pula dengan kita ini? Ya, kita ini imam surau pun bukan. Setelah beberapa ketika ternyata perjalanan sebenar adalah silap, tak benar dengan apa yang kulalui. Lalu aku meninggalkannya dan terus beramal dengan cara yang kedua. Begitulah perjalananku. Beliau guna cara kaedah yang pertama tak berjaya, guna pula kaedah yang lain. Kaedah terus menerus berulang kali sampailah beliau merasa bahwa ini memang tak betul. Dulu aku seperti orang yang berjalan melalui lorong sempit yang tidak diketahui sama ada senang maupun sukar untuk dilalui. Macam orang yang lalu lorong sempit je tak tahulah hujung dia mana, jalan keluar dia mana, apa keadaan di tempat itu dia tak tahu. Jika ada lorong itu terus berjalan, jika tiada terpaksalah berpatah balik. Macam orang yang bingung lah. Kalaulah sebelum perjalanan tersebut dia berjumpa dengan orang yang boleh menunjukkan jalan, niscaya dia akan melaluinya dengan senang, tanpa penat dan lelah. Oleh sebab itu, sebelum kita menuju kepada suatu tempat, alangkah lebih baiknya kita belajar dululah. Kita tanya dulu kepada seorang yang pakar atau seorang guide tentang tempat itu. Lalu kita minta bantuan dia untuk menghantar kita agar kita sampai dengan selamat dan juga dengan masa yang singkat. Macam itu. Inilah perumpamaan orang yang tiada syekh atau guru. Faedah mempunyai syekh ialah untuk memendekkan atau meringkaskan perjalanan seorang murid. Sesiapa yang berjalan tanpa syekh, dia akan sesat dan menghabiskan umurnya tanpa mencapai matlamat. Ini kerana syekh umpama pemandu jamaah haji ke kota suci Makkah,
di malam yang gelap gulita. Kalau tak ada syekh, tak ada pemandu, ya, ini zaman dahulu lah, menggambarkan zaman dahulu. Pergi berhaji, ya, mungkin yang sepatutnya halal menuju kota Makkah itu ke hadapan, dia pula ya ambil laluan menghala ke belakang. Sampai bila-bila masa tak sampai. Beliau juga pernah berkata, kalaulah jalan kaum atau para aulia boleh ditempuhi hanya dengan kefahaman tanpa memerlukan syekh yang memandu muridnya, saya orang yang seperti Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, demikian juga Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini adalah ulama besar di Mesir pada kala itu, yang mengambil pentarbihan daripada Sayyidil Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala. Pastilah tidak berhajat untuk belajar adab budi pekerti daripada syekh. Ya. Sebelum melalui jalan tersebut, beliau sendiri telah mengungkapkan kata-kata, semua orang yang berkata jika di sana terdapat jalan untuk menempuh ilmu selain daripada apa yang berada di hadapan kami, maka dia telah mengadakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu. Al-Imamul Ghazali, demikian juga Sidi Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sebelum belajar tasawuf, mereka mengatakan kepada masyarakat, kalau sekiranya ada jalan menuju kepada ilmu yang kami dapati saat ini, ya, menuju ilmu yang sebenar tanpa melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami telah lalui, maka itu adalah kedustaan. Itu beliau cakap, ya, beliau sampaikan sebelum beliau mengambil pentarbiyahan daripada seorang mursyid. Apabila kedua-duanya telah melalui jalan ahli tasawuf, mereka berkata, sesungguhnya ya, kami telah menyia-nyiakan umur kami kepada perkara-perkara yang batil dan hijab. Allahu Akbar. Kedua-duanya telah memuji dan menyanjung jalan tasawuf. Itu Imam Ghazali dan Sidi Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Apatah lagi kita. Ya, beliau juga berkata, cukuplah ya kemuliaan bagi ahli tariq, ya, dengan kata-kata Nabi Musa alaihissalam kepada Sayyidina Khidir. Ya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, kepada Sayyidina Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ya, karena ada guru. Allahu Akbar. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, wa'tiraful imami Ahmadi, ya, Ahmad bin Hanbal, ya, Ahmad ini ismul ladzi la yansarif. Ya, baris bawah dia menggunakan baris atas. Wa'tiraful imami Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu li Abi Hamzah al-Baghdadi bil fadli alaih. Wa'tiraful imam Ahmad ibn Surayj rahimahullahu ta'ala li Abil Qasim al-Junaid. Wa talabul imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu lahu shaykhan yadulluhu ala at-tariqi ma'a kaunihi kana hujjat al-Islam. Wa kadzalika talabu asy-syaykh Izzuddin ibn Abdissalam lahu shaykhan ma'annahu luqiba bi sultanil ulama. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma araftum islam al-kamila illa ba'da ijtima'i ala syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Fa idza kana hadhani asy-shaykhani qad ihtaja ila syekh ma asi'ati ilmihima bisyari'ati fa ghairuhuma min amsalina min babi aula. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, Imam Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal telah mengiktiraf kelebihan Abu Hamzah Al-Baghdadi melebihi kelebihan yang ada pada dirinya. Kita mengetahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan ulama yang masyhur, murid kepada Al-Imam Syafi'i dan juga guru kepada Al-Imamul Bukhari. Ya, pada masa itu dianggap sebagai seorang yang benar-benar pakar dalam ilmu hadis, demikian juga ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ternyata beliau mengiktiraf kehebatan dan kemuliaan serta kelebihan Abu Hamzah Al-Baghdadi yang merupakan seorang sufi, seorang ahli tasawuf. Demikian juga Imam Ahmad bin Surayj rahimahullahu ta'ala telah mengiktiraf Abul Qasim Al-Junaid. Ya. Imam Ahmad bin Surayj ini adalah seorang ulama besar juga di zaman Al-Imam Junaid radhiyallahu ta'ala. Tapi ternyata beliau juga mengiktiraf kelebihan dan kemuliaan yang dimiliki oleh ahli tasawuf yang bernama
Sidi Abdul Qasim Al-Junaid atau mendapatkan gelaran Sayyidut Ta'ifatain. Al-Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam telah mengambil syekh untuk menunjukkannya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Al-Imam Al-Ghazali yang menjadikan Sayyidi Syekh Yusuf An-Nasaj sebagai guru beliau, sebagai murabbi dan mursyid beliau. Begitu juga dengan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau yang digelari dengan gelaran Sultanul Ulama juga berguru. Beliau berkata, aku hanya mengenali Islam yang sempurna setelah aku berjumpa dengan Syekh Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu taala. Subhanallah. Sekiranya kedua orang ulama yang mempunyai ilmu syariat yang begitu luas itu berhajat kepada Syekh, maka ternyata orang yang seperti kita ini lebih berhajat kepadanya. Sidi Syekh Izzuddin bin Abdissalam, demikian juga Sidi Syekh Al-Imam Al-Ghazali yang begitu hebat, masih lagi perlu dan berhajat kepada kepada guru, syekh, apatah lagi kita yang bukan siapa-siapa kan. Oke. Seterusnya Sayyidi Abu Madyan Al-Ghauth radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abu Madyan Al-Ghauth radhiyallahu taala anhu, "Man lam ya'khudhil adaba minal muta'addibin afsada may yatba'uhu." Syekh Ahmad Zarruq radhiyallahu taala anhu. Seterusnya Syekh Ahmad Zarruq. Yang ketujuh adalah Sayyidina Abu Madyan Al-Ghauth yang merupakan guru kepada maha guru kepada pembesar-pembesar guru tasawuf. Yang mana beliau mempunyai syair kan, ma ladzatul 'aish illa suhbatul fuqara. Inilah beliau. Beliau berkata, sesiapa yang tidak mempelajari atau mengambil adab daripada orang-orang yang beradab, yaitu para aulia, niscaya ia akan merosakkan orang yang mengikutinya. Takkanlah kita mengajarkan adab kepada orang lain manakala kita pula belum lagi pernah mengambil pelajaran dan praktikal adab daripada para guru dan para mursyid. Seterusnya Syekh Ahmad Zarruq radhiyallahu taala an yang merupakan pengarang daripada Qawaidut Tasawuf. Beliau mempunyai atau menyusun satu kitab yang menghimpun kaidah-kaidah tasawuf. Qala Syekh Ahmad Zarruq rahimahullahu taala fi qawaidihi, akhdhul ilmi wal amali 'anil masyayikh atammu min akhdhihi dunahum, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Ankabut. Wattabi' sabila man anaba ilai. Falazimatil masyayikhatu siyama was sahabatu akhadhu anhu alaihi salatu wassalam wa qad akhadha huwa an Jibril alaihi salam wattaba'a isharatahu في أن يكون عبدا نبيا وأخذ التابعون عن الصحابة فكان لكل أتباع يختصون به كابن سيرين وابن المسيب والأعرج في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وطاووس ووهب ومجاهد لابن عباس إلى غير ذلك. فأما العلم والعمل فأخذه جلي فيما ذكروا كما ذكروا وأما الإفادة بالهمة والحال فقد أشار إليه أنس بقوله ما نفضنا التراب على أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. الله. فأبان أن رؤية شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام كانت نافعة لهم في قلوبهم إذ من تحقق بحال لم يخلو حاضروه منها. فلذلك أمر بالصحبة الصالحين ونهى عن صحبة الفاسقين. Seterusnya adalah pandangan daripada Syekh Ahmad Zarruq radhiyallahu taala an. Syekh Ahmad Zarruq radhiyallahu taala anhu telah berkata dalam kaidah-kaidah tasawuf beliau menyebutkan mempelajari ilmu dan amal daripada masyayikh, daripada para guru adalah lebih sempurna berbandingkan mempelajarinya daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang sebenar, cahaya daripada Al-Qur'an yang sebenar adalah cahaya yang telah masuk ke dalam hati para aulia. Kita kena ambil cahaya Al-Qur'an melalui hati para aulia, para mursyid.
Dan ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku, yaitu para aulia yang sebenar-benar telah kembali kepada Allah dengan hati dan jiwa mereka. Maka lazimilah syuyuh seperti yang telah dilakukan oleh para ulama, para sahabat. Mereka mengambil daripada baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW pula mengambil daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Ikutilah isyarat baginda yang merupakan seorang hamba Allah yang telah mengikuti yang mana baginda Rasulullah SAW telah mengikuti isyarat beliau, yang merupakan seorang hamba dan nabi. Kan pada masa itu baginda Rasulullah SAW dibagi pilihan, nak menjadi seorang nabi, seorang raja dan nabi, atau hamba dan nabi. Seorang hamba, nabi daripada golongan hamba, maksudnya sebagai seorang hamba biasalah, bukan raja. Maka baginda Rasulullah SAW memilih agar beliau menjadi nabi dalam keadaan mempunyai sifat-sifat kehambaan, bukan sebagai seorang raja. Begitu juga para tabi'in, mereka mengambil daripada para sahabat. Setiap pengikut mempunyai guru yang khusus, contohnya Ibnu Sirin, Ibnu Musayyab, serta Al-A'raj yang mengambil daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, manakala Tawus, demikian juga Mujahid dan juga Wahab mengambil daripada Ibnu Abbas. Begitu juga dengan yang lainnya. Mengenai ilmu dan amal, mereka mengambilnya secara jelas melalui mereka yang disebutkan, seperti mana yang dinyatakan tadi. Dari sudut hemah dan hal, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an telah mengisyaratkan dengan berkata, kami tidak hilangkan tanah yang melekat pada tangan kami, kesan daripada pengkebumian baginda Rasulullah SAW, sehingga kami mengingkari hati kami. Maknanya mereka seolah-olah tak percaya dengan kewafatan baginda Rasulullah SAW, sebab kewujudan syakhsiyah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka itu cukup berkesan. Jelas bahwa melihat kepribadian mulia baginda Rasulullah SAW memberi manfaat kepada hati mereka, kerana sesiapa yang benar-benar berada pada suatu keadaan, maka hatinya tidak sunyi daripada bersamanya. Allah. Oleh itu kita disuruh bersuhbah. Kita disuruh bersuhbah dengan orang yang soleh, dan ditegah daripada bersuhbah atau bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang fasik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Seterusnya, masih ada lagi masa 15 menit. Daripada Sayyidi Aliul Khawas yang merupakan guru pada Sayyidi Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa qala Sayyidi Aliul Khawas radhiyallahu ta'ala an, la taslukanna tariqan lasta ta'rifuha bila dalilin fatahwa fi mahawiha. Lianna ad-dalila wal mursyida yuwassilu as-salika ila sahatil aman. Sahatil amani wa yunjiyahu mazaliq al-aqdami wa makhatir at-tariq. ولذلك لأن هذا الدليل المرشد قد سبق له سلوك الطريق على يد دليل عارف بخفايا السير مطلع على مجاهله ومآمنه فلم يزل مرافقا له حتى أوصله إلى الغاية المنشودة ثم أذن له بإرشاد غيره. وإلى هذا أشار ابن البنا في منظومته وإنما القوم مسافرون لحضرة الحق وضاعنون فافتقروا فيه إلى دليل ذي بصر بالسير والمقيل قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. Seterusnya daripada Sayyidina Ali Al-Khawas. Sayyidina Ali Al-Khawas berkata, yang bermaksud la taslukanna tariqan lasta ta'rifuha bila dalilin fatahwi fi mahawiha. Janganlah kamu melalui suatu jalan yang kamu tidak mengetahuinya tanpa pembimbing, menyebabkan kamu tergelincir ke lembahnya. Ini kerana pembimbing dan mursyid akan memandu murid menuju persisiran yang selamat, menjauhkannya daripada bahaya perjalanan serta tergelincir semasa berjalan. Keadaan ini berlaku kerana mursyid tersebut telah melalui jalan suluk dengan pimpinan yang arif tentang selok belok perjalanan, dan senantiasa memerhati apa yang tidak diketahui oleh murid. Senantiasa dijagalah.
Dia senantiasa mendampingi murid hingga sampai kepada matlamat yang sebenar yang dicari. Selepas itu, dia mengizinkannya untuk memberi irsyad kepada orang lain mengenai perkara ini. Sayyidina Ibnul Al-Banna dalam Manzumah beliau mengisyaratkan, sesungguhnya kaum sufi telah bermusafir ke Hadratul Haq karena mereka berpindah. Mereka berhajat kepada pembimbing yang mengetahui selok-belok perjalanan, telah menempuhnya kemudian kembali untuk menceritakan pengalaman itu kepada kaum apa yang diperolehnya. Nah, macam itu. Jadi para aulia ini kembali kepada masyarakat, kepada kita semua untuk mengajarkan tentang pengalaman spiritual mereka dan juga mengajak kita untuk sampai kepada kepada matlamat yang sebenar. Seterusnya kalam daripada Sidi Syekh Muhammad Al-Hashimi yang merupakan guru dan mursyid kepada pengarang kitab nih. Pengarang kitab Haqaiq Anit Tasawuf, dan juga pengarang kitab ini merupakan guru kepada guru kami dan juga pernah berguru kepada guru beliau, yaitu Sidi Syekh Muhammad Al-Hashimi radhiyallahu taala. Guru kami pernah berjumpa kepada guru beliau semasa Sidi Syekh Muhammad Al-Hashimi ini beliau sudah tua. Qala Syekhuna al-Kabiru murabbil arifin wa dalilu ala Allah Sayyidi Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala. Fasluk ya akhi ala yadi syekhin hayyin arifin billahi sadiqin nasihin lahu ilmun sahihun wa zawqun sahihun wa zawqun sarihun wa himmatun aliyatun wa halatun mardiyatun. Salakat tariqa ala yadil mursyidina wa akhadha adabahu anil muta'addibina. Seterusnya kata beliau, arifin bil masaliki liyuqiyaka liyaqika fi tariqika al mahalika wa yadullaka ala al jam'i Allah wa yu'allimaka al firara min siwa Allah wa yusayiraka, maktub semua itu maktub kepada yang atas tu, fi tariqika hatta tasila ila Allah ta'ala, yuqifaka ala isaati nafsik. Ya, maktub masih lagi maktub pada yang di atas tu, wa yu'arrifaka bi ihsanillahi iyyak fa idza araftahu ahbabtahu wa idza ahbabtahu jahadta fihi wa idza jahadta fihi hadaka li tariqihi wastafaka li hadratihi. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fasuhbatu asy-syekhi wal iktida'u bihi wajibun wal aslu fihi qawluhu ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayhi wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. ومن شرطه أيضا أن يكون له الإذن في تربية الخلق من مرشد كامل ذي بصيرة نافذة ولا يقال ابن من هذا وصفه ولا يقال أين من هذا وصفه لأن نقول كما قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه في لطائف المنن لا يعوزك وجود الدالين وإنما يعوزك وجود الصدق في طلبهم جد صدقا تجد مرشدا لكن سر الله في صدق الطلب كم ريء في أصحابه من العجب. الله. وقال في لطائف المنن أيضا إنما يكون الاقتداء بولي دلك الله عليه وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه فطوى عنك شهود بشريته في وجود خصوصيته فألقيت إليه القياد الله فسلك بك سبيل الرشاد إلى آخره. وقال ابن عطاء الله السكندري في حكمه سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليه إلا من أراد أن يوصله إليه والله تعالى أعلم. Ya. Seterusnya adalah daripada Sidi Syekh Muhammad Al-Hashimi radhiyallahu taala an. Berkata guru kami yang ulung dan hebat, murabbi para arifin Sayyidi Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu taala anhu wa radhiyallahu taala wa radhiyallahu taala an.
Wahai saudaraku, bersuluklah kamu dengan syekh yang hidup. Nah, berguru untuk mengambil tarbiyah atau irsyad kepada guru itu kena hidup. Tak boleh kita berguru kepada seorang yang telah meninggal dunia. Saya pernah dengar di satu kawasan saya tak perlu sebutlah di Malaysia, di satu negeri lah, bagian utara. Ada seseorang yang mendakwa diri sebagai seorang mursyid. Dia ramai pengikut. Dia cakap bahwa dia telah mengambil ilmu itu daripada seorang mursyid yang telah meninggal dunia. Guru dia adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Mana boleh? Tak boleh. Satu di antara syarat seorang mursyid itu kena hayat lagi, kena hidup lagi. Sebab bila mana seseorang belajar kepada seorang mursyid yang telah meninggal dunia, maka takut-takut atau dikhawatiri yang mengajar dia itu adalah jin kafir yang menyamar sebagai guru dia. Na'udzubillah. Kita kena belajar kepada guru yang masih hidup lagi. Sebab kita nak ambil contoh daripada akhlak dia kan. Tak kalah kita belajar kepada hantu. Tak kalah kita belajar akhlak kepada hantu, ya kan, atau kepada mayit. Kita kena belajar akhlak daripada seorang yang masih hayat lagi. Arif billah dan jujur lagi memberi nasihat, mempunyai ilmu yang sahih. Ilmu dia kena sahih, ilmu syariat dia, ilmu akidah dia, ilmu tasawuf. Zauq dia pun kena jelas. Ya. Hemah yang tinggi. Hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersuluk dengan guru-guru yang mursyid, mempelajari adab daripada orang-orang yang beradab serta mengetahui arah tuju agar dia memandumu untuk menjauhkan diri daripada jalan-jalan kebinasaan dan menunjukimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajarkanmu untuk lari daripada selain Allah Subhanahu wa taala, berjalan bersama-sama sehingga sampai kepada Allah. Menginsafimu terhadap kejahatan diri dan memperkenalkanmu kepada ihsan ilahi. Bila kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu mencintainya. Dan apabila kamu mencintainya, kamu mestilah bermujahadah menuju kepadanya. Dan apabila kamu bermujahadah, dia akan mengaruniakan kepadamu hidayah kepada jalannya dan memilihmu sebagai ahli hadrah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, mestilah kami tunjukkan mereka jalan-jalan menuju kami. Bersuhbah dengan syekh dan meneladani mereka adalah suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilai." Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yang telah kembali kepadaku. Dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu senantiasa berada bersama orang-orang yang benar, para aulia. Dan di antara syarat seorang syekh juga ialah dia hendaklah memperolehi keizinan atau kebenaran pentarbiahan daripada mursyid kamil yang mempunyai basirah yang jernih dan dalam suluk. Macam mana pula kalau belajar kepada guru yang telah meninggal dunia? Macam mana nak dapatkan kebenaran dan izin? Ya kan? Itu suatu masalah besar. Kalau ada orang yang mendakwa yang dia itu mursyid tapi guru dia adalah yang telah meninggal dunia, berguru kepada mayit, jangan ambil ilmu daripada dia itu. Tak cukup syarat lah dia itu. Jangan ditanya di manakah orang yang mempunyai kepribadian seperti itu, kerana kami akan menjawabnya seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala an, yang bermaksud janganlah kamu berkata kami berhajat kepada penunjuk jalan tetapi kami tidak menjumpainya. Sebaliknya apa yang kamu berhajat kepadanya ialah terdapat kejujuran dalam mencarinya. Jadi untuk mendapatkan seseorang yang nak kita jadikan sebagai guru itu bukan dengan cara mencari macam orang yang cari barang kat kedai runcit. Tapi kita kena bersihkan dulu hati kita, tanamkan nilai kejujuran dan keikhlasan untuk mencarinya. Lepas tu barulah kita cari. Kita banyak-banyak berdoa, salat hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan jumpa seperti mana yang diharapkan, yang kita harapkan. Bersungguh-sungguhlah menjadi orang yang jujur, nescaya kamu memperoleh mursyid. Bersungguh-sungguh, tanamkan dulu kejujuran dalam hati kita untuk menginginkan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita mencari mursyid.
Akan tetapi rahasia Allah Subhanahu wa taala terdapat pada kejujuran dalam mencari. Betapa ramai, betapa banyak keajaiban yang dapat dilihat oleh orang-orang yang jujur. Dalam kitab yang sama beliau juga menyebutkan sesungguhnya perlu bagimu mengikuti wali-wali yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, memperhatikan kepadamu tentang khususiyah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lalu terselindungnya sifat basyariah yang ada padanya karena kewujudan sifat khususiyah. Berikan kepadanya tali pemacu, ya, lalu dia berjalan bersamamu menuju jalan yang benar dan lurus. Beliau juga berkata dalam kitab Hikam radhiyallahu taala an, Sayyid Ibnu Athaillah Sekandari, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan petunjuk kepada wali-walinya melainkan sebagai petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga menyampaikan manusia kepada mereka, ya, dan tidaklah menyampaikan manusia kepadanya melainkan atau kecuali sesiapa yang diinginkan atau diingini untuk sampai kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan mursyid, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan, ya, kekuasaan dan dirinya kepada kita melalui mursyid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa dia dalam suratul Kahfi itu? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Sesiapa orang yang dikehendaki untuk tidak sampai kepada Allah, maka satu di antara tanda dia adalah tidak diperjumpakan dengan seorang mursyid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dah, habis dah. 1 jam dah. Kitab Mi'raj tak sempat kita baca. Sebab kita dah tukar jadwal. Insyaallah mulai hari ini pengajian dan muzakarah kita akan buat selepas tiap-tiap solat wajib lah. Kita ambil masa dalam 45 ke 60 minit lah. Sebab kalau kita buat macam semalam kan, ya 3 kali sehari tapi dalam masa yang panjang, ya kan, ya, 2 jam setengah, maka cukup penat lah, ya, jadi kita buatlah batasan tertentu. Insyaallah setiap selepas solat fardu, selepas kita solat, maka kita baca kitab dalam 40 ke 60 minit lah, ya, insyaallah, agar tidak terlalu berat lah bagi kita, insyaallah. Ya, sekian apa yang boleh saya kongsikan pada petang ini, dan insyaallah nanti kita akan jumpa balik selepas sholat asar, agak-agak dalam, ya, pukul 5 suku atau pukul 5:30. Kita ambil masa pengajian dalam 45 menit ke 60 menit insyaallah. Moga-moga kita istiqomah. Sebelum kita bersurai, kita membaca salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.